Hidup ni dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, diberi macam-macam nikmat, tapi dia tak dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ini, apa yang paling membahagiakan, paling beruntung dan segala-galanya mengenal Tuhan, mengenal Allah segala-galanya. Seseorang dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang yang sangat bertuah, beruntung. Kalau kita hidup dalam dunia ni, kita hidup apa perkara yang menakutkan? Orang takut tsunami, gempa bumi, kelaparan, kemiskinan. Orang takut kesusahan. Tapi apa perkara yang paling menakutkan sekali dalam dunia ni? Lebih takut daripada lapar, daripada miskin, daripada mati itu sendiri. Lebih menakutkan daripada hari kiamat itu sendiri. Mati dan kiamat itu mesti datang. Kita nak ke tak nak, sedia ke tak. Kalau Allah takdirkan malam ni kiamat, kiamat ada. Kalau malam ni Allah takdirkan mati, matilah kita. Tapi apa perkara yang kita paling risaukan dalam dunia ni, bukan bila datangnya mati tu atau bila datangnya kiamat tu. Tapi apa yang paling kita risaukan, perkara yang paling menakutkan dalam dunia ini, melalui hidup tak kenal Tuhan dan mati tanpa mengenal Tuhan dia siapa. Sebab tu semua Nabi-Nabi Allah hantar, Al-Quran ceritakan, semua Nabi-Nabi menyeru soalan yang sama. Ayat ni ulang banyak kali, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Nabi-Nabi dihantar untuk mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Abdikan diri kepada Allah, jangan persekutukan dia dengan apapun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian depan saya, ialah manusia yang paling bertuah sekali dalam dunia. Sebab kita semua dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah. Inilah nikmat yang paling besar sekali. Sebab tu kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Jadi dosa kita semua sekalian sedang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tanda dia baru mula dah rasa mengantuk, ada? Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur, banyak dosa dia ni dah tidur dah. Abang kakak, tuan-puan sekalian, orang-orang dulu bila ada satu orang dia keluar daripada nak balik kampung zaman Nabi SAW, dia buat apa pun tak jadi, kerja tak jadi, kalau bahasa kita berkeluarga pun tak jadi, buat apa pun tak jadi. Nabi SAW beritahu pada lelaki tadi, saudara, nak tak saya beritahu kamu kalimah yang dengan kalimah ini kamu akan bahagia, kalau perkataan kita selamat, berjaya. Nak tak kamu tahu satu kalimah? Orang tadi dia telah buat macam-macam, bekerja, macam-macam buat, berkeluarga, tapi Nabi SAW beritahu dengan kalimah ni, kamu berjaya, selamat, hidup kamu akan berubah. Maka lelaki tadi telah ucap syahadah dan dia telah berjaya, bahagia, selamat. Begitu juga Nabi SAW jumpa orang-orang pembesar-pembesar dekat Mekah. Mereka berebut dengan kerajaan kuasa. Nabi SAW beritahu, nak tak aku beritahu kamu kalimah yang dengan kalimah ini kamu akan selamat, berjaya. Kamu bukan sahaja orang Arab, bahkan orang daripada seluruh dunia ini akan datang pada kamu. Mereka telah ketawakan Nabi Muhammad SAW. Hari ini mana tempat dalam dunia orang tak berhenti berkunjung sentiasa, yakni Mekkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Orang pergi tawaf tak berhenti sampai sekarang. Tempat yang paling ramai manusia kunjungi dalam dunia. Jadi abang kakak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan syahadah kita menjadi mulia. Dengan syahadah kalimah ini kita bahagia. Dengan kalimah ini Allah janji masa depan kita semua, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Orang yang paling patut berjaya, bahagia, gembira dalam dunia ni orang Islam. Saya tengok mana-mana orang bila ucap syahadah dia sangat bahagia. Kalau tuan-puan dengar, ada sekali sahabat Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia datang ke Mekah. Bila sampai kat Mekah, nampak ke bila saya berdiri sekejap lah ya. Bila datang kat Mekah, sampai je dekat Mekah tu, bila sampai je dekat Mekah, dia pun dengar orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni begini, cakap buruk tentang Nabi. Ada kata Nabi ahli sihir, ada Nabi kata Nabi ni gila, macam-macam cakap kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tu Tufail ni pun sampai tutup telinga. Satu kampung burukkan dia. Kalau kita seluruh dunia burukkan kita, agak-agak macam mana hidup kita abang kakak? Seluruh Mekah tu burukkan Nabi. Setiap sepadan kampung orang datang jumpa Nabi, semua orang cakap Nabi begitu, begini, semua yang tak baik. Sampai orang-orang besar macam Tufail, dia tutup telinga. Ambil kain, tutup telinga, tak nak dengar Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba sampai dekat Kaabah tu, dia nampak Nabi SAW
Maka orang semua ditanya siapakah lelaki itu, ditunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tu semua kalau bahasa kita, itulah dia. Siapa itulah dia? Itulah orang yang cakap ahli sihir, orang gila begitu begini. Tufail kata, saya sepanjang hidup ni selalu berjumpa dengan manusia, tapi saya tak pernah jumpa lelaki seperti ini dalam hidup saya. Saya tak pernah jumpa manusia sebaik ini dalam hidup saya. Dia tengok Nabi je rasa bahagia dah. Tengok Nabi SAW je dah rasa tenang, gembira. Dia terus buang apa yang kat telinga dia, tutup telinga. Dia pergi kat Nabi. Wahai Muhammad, dia kata semua orang kata buruk tentang Tuan. Saya nak tanya tentang Tuan. Tuan ni sebenarnya siapa? Kalau kita macam mana kakak? Abang, ada orang cakap abang ni jahat, tak guna, begitu begini. Apa kita nak jawab kat dia? Itulah dia orang memang semua dah lama dengki dengan saya. Dia orang semua busuk hati sebab saya belum belanja dia orang makan lagi. Dia orang semua benci kat saya sebab yalah tak tahulah kenapa dia orang tak suka kat saya. Tapi Nabi SAW tidak menambah perkataan mereka. Bahkan tahu tak Nabi kata apa? Lebih kurang Nabi sebut nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Nabi baca tu je. Apa jadi kat lelaki tadi, saudara? Boleh tak wahai Rasulullah kamu ulang apa yang kamu ucap tadi? Nabi ulang lagi, nahmaduhu, segala puji milik Allah, wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua meminta, wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun, wa nu'minu bihi, kepada dia kita beriman, wa natawakkalu alaihi, kepada dia kita berserah, sampai ayat may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa pun yang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa telah disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri hidayah kat dia. Walaupun dia keluarga kita, walaupun dia mak ayah kita, walaupun dia pakcik makcik kita, walaupun dia atuk nenek kita, walaupun dia abang kakak kita, walaupun dia anak saudara kita, kita tak boleh beri hidayah pada siapa yang kita nak. Allah yang beri hidayah pada siapa yang dia nak. Maka apa jadi kat Tufail, ya Rasulullah, boleh tak Tuan ulang semula apa yang Tuan cakap tadi? Nabi ulang lagi, lebih kurang ayat, lebih kurang maksudnya begitu. Nabi ulang lagi ayat tadi. Maka apa jadi? Laki tadi kata, wahai Rasulullah, sekarang ajarkan saya apa patut saya buat. Tufail terus angkat jari dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tufail telah memeluk Islam. Dia balik pada kaum dia, dan dia orang dihormati dalam kaum, di dakwah kaum dia. Seorang pun tak ikut. Ada beberapa orang ikut keluarga terdekat. Dia balik jumpa Nabi, dia mula bersedih. Kita bila buat dakwah ni, walaupun orang lain tak ikut, kita mula rasa sedih. Dulu mungkin sedih sebab orang tak hormat kita. Dulu kita sedih kalau meniaga kita tak untung. Dulu kita sedih kalau orang hina kita. Dulu kita sedih kalau orang keji kita. Sekarang kita sedih bila manusia tak datang pada hidayah. Inilah kesedihan semua Nabi-Nabi yang Allah sayang. Tahu tak kesedihan yang paling mahal dalam dunia? Sedih tu sedih kakak. Sedih tu memang sedih. Tapi orang yang Allah sayang, kesedihan dia ialah bila tengok orang tak semayang, dia nangis. Tengok isteri tak semayang, nangis. Tengok anak tak semayang, nangis. Tengok mak bapak tak dapat Islam, nangis. Tengok abang kakak tak dapat Islam, nangis. Tengok manusia jauh pada Allah, nangis. Sedih, kesian. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menguruskan negara. Dia jadi imam sembahyang subuh, tak pakai mic. Ni pakai mic, tak pakai mic. Mana ada mic? Tengah jadi imam, dia jadi sembahyang subuh, dia baca innama ashku bathi wa huzni illa Allah. Surah Yusuf, kepada Allah aku mengadu sedih dan susah aku. Dalam bahasa kita, ya Allah aku sedih, ya Allah aku susah, ya Allah aku sedih, ya Allah susah, ya Allah saya sedih, ya Allah saya susah. Dia baca ayat ni dia menangis dalam hilyah sampai saf paling belakang. Kata Abdullah ibnu Umar, aku duduk 3 saf daripada belakang, aku dengar ayah aku menangis dalam solat. Kuatnya nangis. Siapa nangis kakak? Tahu siapa nangis ni? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu. Kita paling kecil belajar Sayyidina Umar ni kuat, tegas, garang, serius. Itu kita faham dari kecil. Tapi bila dia sembahyang subuh, beliau menangis sampai saf yang paling belakang sekali. Nangis. Menangis demi tanggungjawab agama ni, menangis tengah semayang. Apa yang beliau sedihkan? Menangis tentang agama ini. Tuan-tuan dan puan-puan sangat saya sayangi.